dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita sambung lagi. Cuma cikgu akan ada skip sikit lah. Ada beberapa bahagian yang cikgu kena skip. Okey. Hari ini kita kena habiskan, rasanya sempat kot kalau habiskan bab trend ni Kita tengok dulu, okey. Okay, jadi yang pertama sekali kena ada buku teks. Pastikan ada buku teks dan juga buku nota. Okey. Jadi yang sebelum ni harap-harapnya semua latihan dah siap lah Okey, kita pergi pada buku teks Okey. Sebenarnya kita sampai undang-undang perniagaan Tapi undang-undang perniagaan ni kita akan bincang semasa tak secara detail sangat dan kita buat latihan je lah, okey? Jadi benda ni senang, bukan senang faham tapi sebenarnya dia agak sukar untuk kalau kita nak bincang sebab dia kena panjang sikit, okey? Jadi kemungkinan selepas kita berada kat sekolah kita boleh bincang lah, okey, untuk bab ni. Jadi cikgu pergi yang bab yang penting, agak penting sedikit, okey? Iaitu analisis faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Okey, jadi kita tengok untuk apa yang penting dalam bahagian ni. Okey. Kita nampak. Okey. Analisis faktor-faktor yang membawa perubahan persekitaran kepada perniagaan. Sebelum ni kita dah tengok jenis trend. Okay, cikgu ulang sikit lah. Okay. Yang sebelum ni yang kita buat. Okay. Okay. Yang ni yang sebelum ni kan? Okay, yang sebelum ni yang kita bincangkan tentang trend guna tenaga, trend pendapatan, trend pertumbuhan ekonomi. Okey. Jadi yang ini kita dah bincang lah. Jadi kamu kena faham saja konsep guna tenaga tu macam mana. Okey. Konsep pendapatan tu bagi sesebuah organisasi tu macam mana. Okey. Dan juga pertumbuhan ekonomi. Okey. Jadi pertumbuhan ekonomi ni yang mengambil kira juga yang inflasi serta deflasi yang kita dah belajar. Okey. Serta kesannya kepada kerajaan, kesannya kepada individu, okay, ataupun pengguna, okay, dan kesannya kepada peniaga. Okay. Dan memang yang ini soalan ni memang dia akan keluar lah. Untuk bahagian ni memang selalunya memang akan ada soalan sama ada dalam bahagian objektif ataupun bahagian isi. Okay. Tengok keadaan. Okay. So kita pergi kepada yang seterusnya lah. Okay, jadi yang itu bab yang agak senang kan. Okay. Yang ini pun agak banyak juga dalam peperiksaan. Okay, soalan ni. Jadi cikgu fokus yang inilah. Okay. Okay, jadi analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Masih sama dia ambil kira faktor dalaman serta faktor luaran. Okey, yang ini agak detail sedikit berbanding yang sebelum ni. Sebab tu dia kata analisis. Okey, analisis. Yang sebelum ni dia menyatakan dia faktor-faktor dalaman, apa dia faktor dalaman tu. Okey, apa faktor luaran. Okey. Dan untuk yang analisis ni dia penting supaya nanti boleh tengok dari segi apa kelemahan, apa keseluruhan aspek dalam perniagaan tu. Okey, jadi faktor-faktor ni dia detailkan sedikit. Okey. Contohnya faktor dalaman ni. Okey. Faktor dalaman kita dah belajar dah sebelum ni. Okey. Faktor dalaman yang kita dah belajar antaranya ialah gaya pengurusan kan. Okey, gaya pengurusan. Maknanya faktor dalaman tu faktor.
apa saja faktor yang dalamannya yang boleh memberi kekuatan dan kelemahan kepada sesebuah organisasi itu. Jadi kita tengok gaya pengurusan ni. Okey, gaya pengurusan, teknik mengurus sesebuah perniagaan. Okey, ini merujuk kepada pengurus lah dalam sesebuah organisasi tu. Okey, jadi yang ini ditunjukkan grid pengurusan. Okey. 11 apa dia 19559199 ni yang ni. Okey, dia nak tunjuk apa dia. Okey. Kita tengok yang satu-satu dahulu. Okey, yang bermaksud gaya pengurusan laissez-faire. Okey, laissez-faire. Yang ini nanti cikgu akan minta untuk salin dia punya grid ni lah. Okey. Supaya kita nak tengok macam mana gaya pengurusan. Okey. Okey, gaya pengurusan laissez-faire. Gaya pengurusan laissez-faire ni menunjukkan majikan yang berada di satu-satu ni selalu memberi ruang atau kebebasan kepada pekerja mereka. Ni bebas lah, bebas. Laissez-faire bebas. Okey, dengan keyword dia bebas lah maknanya. Hal ini menunjukkan masalah tingkah laku pekerja yang suka dikawal dan akan menyebabkan organisasi gagal mencapai matlamat yang ditetapkan. Terlampau bebas lah. Contohnya memberi ruang kebebasan masuk kerja tak apa pukul contoh masuk pukul 8, pukul 9 pun boleh masuk macam tu. Mungkin terlampau bebas dari segi gaya memberi ruang kepada pekerja dia. Okey. Ini dia ada kelebihan dia, okey. Tapi lebih banyak kelemahan. Okey. Contohnya kita sukarlah nak mengawal tingkah laku pekerja tadi. Terlampau bebas sangat. Okey, itu gaya pengurusan laissez-faire. Satu-satu. Okay, kita tengok gaya pengurusan sokongan 19 yang ini. Okey, 19. Ini Okey, gaya pengurusan sokongan ni menunjukkan tahap hubungan yang baik telah terjalin antara majikan dengan pekerja. Okey. Yang ini pekerja Yang ini pekerja. Minta maaf tadi cikgu tak tahu sekejap. Okey. Yang ini merujuk kepada pekerja, hubungan antara pekerja. Okey, maknanya 1 ni biasa-biasa ni. Daripada 1 sehingga 9 menunjukkan lebih baik. Okey. 1 manakala orientasi pengeluaran 1 hingga 9. Pengeluaran dia dapat tak dihasilkan? Okey, kalau satu-satu maknanya kat sini je lah pengeluaran dia. Mungkin sambil lewa je pekerja dia buat kerja kan. Jadi dia satu-satu. Kalau 19 pekerja dia bagus lah. Tengok gaya pengurusan sokongan ni. Sekejap cikgu naikkan sikit. Okey, gaya pengurusan sokongan ni menunjukkan tahap hubungan yang baik telah terjalin antara majikan dengan pekerja. Walau bagaimanapun masih wujud risiko kegagalan dalam tindakan daripada majikan bagi mempengaruhi pekerja untuk berusaha membantu perniagaan mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Bagi sokongan, tapi pengaruh terhadap pekerja tu untuk bekerja untuk mengeluarkan suatu produk tu tak ada. Okey, bagus dengan pengurusan, tapi dari segi nak membawa syarikat tu untuk mengeluarkan sesuatu barangan dengan lebih baik tu tak ada. Okey, itu gaya pengurusan sokongan. Okay, gaya pengurusan sederhana 5-5. Okay, 5-5. Tengok 5-5 kat sini. Tengah-tengah nampak berlembut sangat pun tak, keras sangat pun tak. Maknanya biasa-biasa je. Okay, gaya pengurusan 5-5 ni sederhana ni menunjukkan tindakan majikan yang bijak dalam menjaga hubungan dengan pekerja mereka. Tindakan tersebut diambil bagi tujuan memberi motivasi supaya pekerja dapat berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey, itu gaya pengurusan sederhana. Kita nampak kat situ orientasi pekerja dia tu 5. Orientasi pengeluaran pun 5. Baguslah. Okey. Untuk sederhana. Okey, yang seterusnya gaya pengurusan autokratik. 91. Mana 91? Okey, ni 91. Ni 91 91.
dengan pekerja bawah sikit tapi pengeluaran bagus. Okay, kita tengok autokratik. Okay, gaya pengurusan autokratik ni menunjukkan tindakan majikan yang tegas. Dia nak ucapan matlamat dia yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, gaya pengurusan seperti ini berpotensi untuk menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan sesetengah pekerja. Okay, itu autokratik. Okay, tegaslah, majikan tegas. Okay, nanti kita akan tengok macam mana contohnya. Okay, 99. 99 mana 99? 99 ke sebelah. Okay. Ada tak? Okey. Gaya pengurusan demokratik last sekali 99 tadi. Okay. Gaya pengurusan demokratik menunjukkan tindakan majikan mengamalkan toleransi dan menjalinkan hubungan yang baik dengan pekerja. Ada toleransi tapi di sebaliknya tu pun dia mengamalkan aspek hubungan yang baik dengan pekerja. Okey. Jadi gaya pengurusan ini berupaya mempengaruhi pekerja terus berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey, kalau ikut gaya pengurusan ni, tahun lepas dah keluar soalan ni. Dalam soalan esei. Dalam soalan esei bahagian C. Nanti cikgu tunjuk contoh dia. Dan kita akan buat sama-sama lah. Okey, itu gaya pengurusan. Ni faktor dalaman kita punya pengurus. Siapa pengurus kita? Pengurus kita adakah ikut gaya autokratik? Adakah ikut gaya sederhana? Adakah ikut demokratik? Okey? Ataupun autokratik. Yang itu kita kena pandai-pandai jawab. Nanti dalam soalan dia akan tanya, kemudian kamu kena pandai jawab lah. Okey, berdasarkan apa jenis gaya pihak pengurusan. Okey, beralih pada sumber manusia pula. Okey, sumber manusia. Sumber manusia, sebelum ni kita cakap sumber manusia ni tenaga kerja. Tenaga kerja. Maknanya sumber manusia yang mencukupi dan baik akan menjadikan persediaan perniagaan lebih berkesan dan berdaya saing. Jadi sumber manusia terbagi pada dua. Satu, sumber manusia dalaman. Okey, sumber manusia dalaman ni. Okey. Sumber manusia luaran. Satu lagi. Okey, ada dua. Dalaman, luaran. Okay, satu dalaman. Dalaman apa dia? Dalaman ni pekerja yang sedang berkhidmat dalam sesebuah organisasi perniagaan. Pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah organisasi perniagaan. Maknanya dia ni memang bekerja kat dalam, memang pekerja yang ada dekat dalam organisasi tu. Maknanya penggunaan sumber dalaman akan mengurangkan kos perniagaan dan memudahkan proses pengambilan dengan merujuk rekod pekerja sedia ada. Okay, kat sini dia ada beritahu lah apa kelebihan dan apa kekurangan sumber dalaman. Okey, apa kelebihan dan apa kekurangan sumber dalaman. Okey, ni kelebihan dia warna biru, warna merah ni kekurangan dia. Kita cakap ni apa pekerja, apa kelebihan kalau pekerja tu memang sedia ada dah dekat dalam organisasi. Okey, jadi kelebihan dia memotivasikan pekerja. Pekerja akan lebih bermotivasi untuk bekerja kerana wujudnya kemungkinan untuk kenaikan pangkat. Jadi memotivasikan pekerja tu. Okay, pekerja lebih memahami budaya organisasi. Ini pekerja sudah memahami dia punya budaya. Budaya ni macam ni lah. Okay. Datang kerja pukul berapa. Okay. Kemudian kemesraan antara pekerja. Okey, boleh makan ke tidak ke dalam office. Itu dia punya budaya dia tu lah. Macam mana budaya dia dengan rakan sekerja dan budaya dengan pihak pengurusan. Okey. Maklumat pekerja sedia ada. Maklumat dan prestasi pekerja sudah diketahui oleh majikan. Ini kelebihan dia. Kalau pekerja tu memang dah ada dalam organisasi perniagaan. Maknanya kita penggunaan sumber dalaman lah. Okey, sumber manusia dalaman. Okay, tapi ada kekurangan dia. Kekurangan dia tidak membawa idea baru. Dah duduk lama kat situ kan. Memanglah awal-awal je dulu dia ada idea baru. Okey. Tapi bila dah lama, dia tak memperoleh idea baru daripada pekerja dia. Okay. Yang kedua berlaku jika pekerja
dinaikkan pangkat atau berhenti kerja, jadi berlaku kekosongan jawatan. Okey. Dan last sekali, pengetahuan stereotype. Okey, pekerja yang telah lama berkhidmat di syarikat mungkin akan mempunyai pengetahuan stereotype. Maknanya pengetahuan sedia ada je lah. Okey. Dia dah lama bekerja kat situ. Jadi tak ada orang kata benda yang baru. Maknanya kemungkinan stereotype ni maknanya pengetahuan dia yang dalam tu je lah. Okey. Pengetahuan yang lama. Okey. Jadi pengetahuan dia sedia ada. Pengetahuan yang sedia ada saja. Okey. Kalau kita tengok sumber manusia dalaman, ini adalah dia punya kelebihan dengan kekurangan dia. Ada kelebihan, ada kekurangan. Okey, kita tengok pula sumber manusia luaran pula Di mana sumber manusia luaran? Kalau cepat beritahu Okey, sumber manusia luaran pula pengambilan pekerja dari luar organisasi. Tapi bila organisasi dia nak ambil pekerja dari luar, jadi maknanya dia kena memerlukan proses yang lebih rumit lah. Dan kos tertentu termasuk mengiklankan dan lain-lain lagi. Tapi ada kebaikan dia. Kebaikan dia pertama, dia melahirkan idea baru. Pekerja baru dia bawa idea baru. Pekerja lama dia dah kurang idea. Jadi bila ada pekerja baru, datang idea baru yang dapat membantu syarikat. Okey? Kemahiran baru. Pekerja baru mempunyai kemahiran baru dan terkini. Okey? Semangat pun masih lagi berkobar-kobar. Itu pekerja luaran. Tapi ada kekurangan. Kekurangan bagi syarikat, kekurangan bagi organisasi memerlukan program induksi. Latihan lah. Okay, contohnya macam mana pekerja ni dia kena ada latihan supaya dia dapat sesuaikan diri dengan tempat kerja tu. Sebab dia pekerja baru kan. So induksi. Dia ada program induksi. Kemudian mengambil masa untuk memahami budaya organisasi. Jadi memang ambil masa lah sikit. Okay. Dan kos merekrut yang tinggi. Kos nak belanja pengambilan pekerja baru ni ada yang tinggi lah. Ada yang rendah. Tapi tengok kepada bagaimana jenis kelayakan tu. Jadi memerlukan kos yang tinggi bila ambil pekerja untuk bidang yang memang memerlukan. Jadi memang mengambil kira kos. Merekrut ni latihan dia lah. Contohnya sekarang kena temu duga. Temu duga kan kos juga kan. Ambil masa. Itu kos merekrut pekerja yang tinggi bagi sumber manusia luaran. Tapi bila kelebihan dia melahirkan idea baru, kemahiran baru dan juga semangat yang lebih baik kepada sumber manusia, maknanya organisasi. Itu kepentingan dia lah bila kita boleh membandingkan sama ada kita boleh menggunakan sumber manusia luaran ataupun sumber manusia dalaman. Okey Boleh faham So ada dua lah yang tadi sumber manusia. Tadi pengurusan ada 5 kan. Ni kena ingat jenis-jenis pengurusan ada 5. Okey, sumber manusia ada 2. Okey, kita rujuk pula pemasaran. Okey, pemasaran. Jadi pemasaran yang ketiga ni faktor ketiga pemasaran. Pemasaran merupakan satu sistem aktiviti sesuatu perniagaan yang dibentuk dalam merancang dan melaksanakan strategi produk, menentukan harga, promosi dan pengedaran barang atau perkhidmatan. Jadi objektif ni adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dalam mencapai objektif. Pemasaran apa yang kita perlu buat? Apa aktiviti untuk kita buat supaya pengguna tertarik untuk membeli barang kita. Itu pemasaran. Jadi terdapat beberapa elemen yang ada dan dikenal pasti sebagai campuran pemasaran. Campuran pemasaran ni. Yang ini soalan campuran pemasaran ni hampir tak silap cikgu tahun 2018 dah keluar campuran pemasaran untuk mempengaruhi permintaan terhadap barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi
elemen campuran pemasaran ni penting kita ada berapa tadi dia kata? Sekejap, campuran pemasaran. Okay, kita tengok sebelah. Okey, elemen campuran pemasaran Okey, yang ini adalah elemen campuran pemasaran yang dipanggil 4P. 4P. Bahasa Inggeris je lah. 4P. Product, place, promotion, price. Boleh? Diulang balik. Product, place, promotion, price. Okey, 4P. Campuran pemasaran. Okey, jadi kalau tengok produk dari segi tahap kualiti, 3 bentuk, gaya dan jenama, pembungkusan, saiz produk dan juga jaminan produk. Okey. Manakala pengedaran, saluran pengedaran, kawasan pengedaran, kadar inventory, pengangkutan, lokasi syarikat. Promosi, kita ada kaedah lah. Kita guna kaedah pengiklanan, kita ada pendekatan jualan, aktiviti promosi apa dia, dan juga program publicity. Yang ini tidak secara detail, dia tak terang secara detail. Tapi kamu akan belajar semasa di tingkatan 5. Tapi kamu kena faham lah. Campuran pemasaran ni pun kamu kena faham semasa di tingkatan 4. Okey? Habis promosi harga. Harga yang ditetapkan, adakah ada diskaun tak? Ada tempoh bayaran jualan kredit serta kemudahan kredit. Kemudahan kredit ni kemudahan memberi hutang. Okey? Kemudahan memberi hutang. Okey. Itu pemasaran. So, kena ingatlah campuran pemasaran ni. Campuran pemasaran ni penting Okey, kita tengok faktor seterusnya iaitu pengeluaran, kewangan dan juga teknologi maklumat. Okay, pengeluaran satu proses menghasilkan barang. Jadi, untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Jadi, pengeluaran ni melibatkan proses mengubah input kepada output. Okay, melalui aktiviti tambah nilai. Tambah nilai ni menjadikan sesuatu produk tu bernilai lah. Okey. Itu yang dinamakan pengeluaran. Okey. Seterusnya, kewangan. Kewangan, faktor kewangan dan perekonan merujuk pada struktur kewangan perniagaan tersebut. Okey. Jadi faktor kewangan dan perekonan ni bergantung kepada kaedah perniagaan. Okey. Faktor kewangan juga berkaitan tentang sumber pendapatan serta peluang-peluang pelaburan perniagaan. Yang ni dah didetailkan semasa yang sebelum ni. Okey. Sebenarnya ada didetailkan sedikit. Di bahagian yang kita belajar sebelum ni, faktor-faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey. Teknologi maklumat. Okey, teknologi maklumat merujuk kepada inilah. Maklumat lebih mudah diperoleh dan disampaikan melalui internet. Okey, melalui internet. Jadi perkembangan teknologi ini mampu membolehkan proses pencapaian, penghantaran dan penyimpanan maklumat lebih teratur. Dan seterusnya, pasaran perniagaan bagi barang dan perkhidmatan menjadi lebih luas dengan menggunakan teknologi maklumat. Okey, dengan menggunakan teknologi maklumat. Okey, seterusnya adalah penyelidikan dan pembangunan. Agak panjang juga ni. Okey, penyelidikan dan pembangunan. Penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. R, research. D, development. Okey, jadi research and development. Selalunya selalu cakap R&D kan. R&D itu penyelidikan dan pembangunan lah. Okey, jadi dia merupakan aktiviti kreatif dan inovatif yang dijalankan secara sistematik. Okey. Sekejap. Bagi meningkatkan pengetahuan dan hasil sedia ada dan memberi manfaat. Okey, maknanya kepada penciptaan produk barulah.
Okey, ni maknanya apa saja produk yang memberi manfaat dan dia menghasilkan sesuatu yang baru. Okey, itu R&D. Okey, R&D ni penting. Kalau kamu tengok kat sini, penting sebab untuk memenuhi cita rasa dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah-ubah. Okey, itu perlunya R&D. Okey, sekarang ni banyak lah kalau kamu nak tengok R&D ni banyak dia punya contoh dia. R&D yang dibuat sebenarnya untuk sebab selalunya pengguna ni dia berubah-ubah dia punya cita rasa dia. Okey. Jadi sebab itulah perlunya ada R&D. Okey, habis faktor dalaman. Analisis faktor dalaman. Okey. Kita nak sambung ke analisis faktor luaran ke nak buat nota dulu? Kita sambung sikit lah. Lepas tu kita buat nota Okey. Faktor luaran. Faktor luaran. Ingatlah seperti biasa ada faktor politik. Ada faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi juga adalah sebahagian dari faktor luaran Ekologi, undang-undang. Yang ni kita dah bincang dah sebelum ni. Cuma sebagai analisisnya kita kena bincang juga, mana double lah. Maknanya pentingnya faktor luaran dan juga faktor dalaman ni macam mana mempengaruhi perniagaan, persekitaran perniagaan Okey, jadi kita tengok yang politik. Ni lah politik. Dia bagi contoh maknanya politik ni dia dasar yang ditetapkan oleh sebuah kerajaan yang mempengaruhi persekitaran perniagaan. Macam sekarang ni lah. Okey. Sekarang pun ada maknanya kesan kepada politik. Politik negara tu. Okey, contohnya macam GST. Okey, pada April 2015. Kemudian diganti dengan SST kan. Okey. SST 2018. 2019. Okey, SST. Itu politik Maknanya dia akan mempengaruhi persekitaran. Okey. Apa yang dasar yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi dia pasti akan mempengaruhi perniagaan. Okey. Okey, ini GST. Sebelum ni. Sekarang dah jadi SST. Okey. Okey, faktor seterusnya ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi kuasa beli. Maknanya Malaysia, contohnya ekonomi naik, ekonomi baik, prestasi perniagaan juga jadi baik. Sekarang ni ekonomi terjejas tak? Ekonomi terjejas. Okey, jadi pasaran agak merundum sedikit. Okey. Sosial budaya, cara hidup. Contohnya ni lah. Cuba tengok sikap pengguna terhadap satu barang dan perkhidmatan berubah mengikut masa dan mengikut kepada etnik. Contohnya dekat ni kat Malaysia Contoh etnik Melayu, sosial budaya dia lain lah, berbeza dengan Cina dan juga India. Okey. Serta Putra Sabah dan Sarawak. Jadi contoh permintaan dia, corak permintaan tu berbeza. Tu sosial budaya. Dia mempengaruhi faktor luaran. Okey. Teknologi. Teknologi maknanya menjadikan barang dan perkhidmatan sedia ada ditawar pada harga yang lebih rendah berbanding dengan harga pasaran. Sebab terlampau banyak sangat teknologi. Jadi bila terlampau banyak teknologi, jadi membolehkan harga barang tadi lebih rendah dihasilkan. Sebab berlakunya persaingan. Yang sebelah ni kedai A dengan kedai B dia bersaing je kan. Jadi dia terpaksa merendahkan dia punya harga. Itu kebaikan menggunakan teknologi. Okey. Selain daripada perkhidmatan tadi, yang lebih baiklah perkhidmatan melalui perkembangan teknologi membolehkan barang dan perkhidmatan baru ditawarkan kepada pengguna. Okey. Serta barang dan perkhidmatan tadi dapat disampaikan lebih cekap kepada pengguna, efisien contohnya perkhidmatan perbankan. Okey, sekarang ni orang dah guna talian kan, dalam talian. Tanpa perlu berada di lokasi. Okey.
Okay. Ada sikit lagi. Okey, ekologi. Ekologi. Ini selalunya dalam soalan objektif keluar faktor dalaman dan juga faktor luaran ni. Soalan essay pun boleh tahan lah. Okay. Okey, ekologi. Ekologi isu alam sekitar. Okey. Merujuk pada sumber bahan mentah, tenaga, kadar pencemaran, campuran kerajaan dalam pengurusan sumber semula jadi. Okey. Jadi ekologi ni penting. Contohnya teknologi solar. Lebih mesra alam dan bersih. Jadi teknologi ni lebih murah lah berbanding dengan sumber tenaga lain. Okey. Tapi kalau tengok sebenarnya teknologi solar ni walaupun lebih mesra alam dan bersih, tetapi lebih mahal sebenarnya berbanding dengan sumber tenaga lain. Sebab pemasangan tu kali pertama yang pemasangannya tu ambil kos juga. Tetapi lebih murah berbanding dengan sumber tenaga lain. Dari segi kos permulaannya tu lah agak mahal. Okey. Tetapi dia punya penggunaan dia lebih murah berbanding dengan sumber tenaga lain. Berbanding kita guna elektrik lah. Okey. Tenaga solar. Okay, itu ekologi Mana ekologi ni melibatkan luaran. Maknanya sektor melibatkan alam sekitar. Okey. Melibatkan alam sekitar. Okey. Undang-undang. Akhir sekali undang-undang. Undang-undang adalah faktor yang juga boleh mempengaruhi perniagaan. Maknanya dengan adanya peraturan dan undang-undang dapat melindungi peniaga dan juga melindungi pengguna. Okey? Jadi undang-undang juga dapat mewujudkan persaingan yang sihat dan melindungi pengguna daripada penyelewengan peniaga yang tidak bertanggungjawab. Okey? Itu pentingnya faktor luaran dan juga faktor dalaman bagi sesebuah organisasi. Bagaimana dia efeknya kepada organisasi. Okey, yang ni kita sambung lah. Alamatnya analisis faktor dalaman dan juga faktor luaran ni kita pergi kepada minggu hadapan supaya kita boleh siap buat nota hari ni dan juga siap buat latihan. Okey, boleh Ada soalan nak tanya? Okey. Ada soalan nak tanya tak? Okey, jadi kita dah habis, hampir habis sebenarnya. Sebab kalau kita tengok lagi sikit je sebenarnya. Okey. Tapi tak apa, kita habiskan pada minggu hadapan. Sebab tajuk ni pun ada kepentingannya juga untuk dibincangkan. Terutamanya SWOT ni dan juga kesan. Jadi kita buat nota. Okey, buat nota. Okey. Yang ni trend. Okey, hari ni analisis. Okey, jadi analisis. Kita buat nota baru bolehlah buat nota sebelah ni kan. Okey. Jadi tolong cikgu ambil buku latihan dan juga buku nota. Okey, supaya kita boleh buat hari ni punya apa nota. Okey, nota dan latihan. Kita buat nota dululah. Ni sebab masih lagi berkisar pada tajuk yang sama. Jadi cikgu buat dekat sini je lah. Okey. Ambil buku nota, tulis tarikh hari ni. Okey. Kita buat sama-sama lah. Okey. Kita buat sama-sama Okey, jadi tulis tajuk. Jadi tajuk dia adalah apa tajuk dia tadi? Analisis kan? Tukar jap. Okey, tajuk dia adalah analisis. Hitam.
analisis faktor dalaman dan luaran. Okey, kamu buat panjang-panjang sikit tajuk tu. Cikgu sebab cikgu nak cepat. Cikgu nak cepat jadi uh, kamu je lah buat panjang-panjang kan. Cikgu buat pendek-pendek je. Okey. Okey, jadi analisis faktor dalaman dan juga luaran. Guna lapisan warna ke? Okey. Guna lapisan warna ataupun guna carry on ke? Okey. Bolehlah supaya nampaklah menarik sikit kamu punya nota tu kan. Tak adalah warna biru dengan warna hitam aja kan. Okey. Jadi analisis ni kita tengok tadi. Yang pertama. Cikgu tengok balik dia punya nota. Okey. Sebab kita dah nak habis bahagian bab trend ni. Jadi untuk bab trend hampir habis, kita habiskan pada minggu hadapan. Jadi senang kita buat nota dan juga buat latihan. Kemudian settle 2 minggu depan kita akan buat bab baru lah. Okey. Jadi kita tengok faktor dalaman dulu. Tak nampak lah pula. Okey. Faktor dalaman. Satu lagi faktor luaran. Yang ni analisis Yang ni analisis. Cakap pasal analisis. Okey, analisis. Jadi bila kata analisis ni maknanya secara mendalam lah. Okey, secara mendalam. Okey, jadi faktor dalaman yang pertama tadi yang kita tengok adalah bolehlah kamu guna peta writing ke apa ke. Tak kisahlah cikgu buat macam ni je. Kalau kamu nak buat yang biasa je pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Pertama tadi kita dah tengok gaya pengurusan. Okey, gaya pengurusan. Gaya pengurusan. Gaya pengurusan tadi ada kamu belajar apa dia? Gaya pengurusan ada 5 kan? Okey, kita ada belajar gaya pengurusan laissez-faire. Okey. Pengurusan laissez-faire. Ejaan dia kena betul-betul lah laissez-faire. Sebab dalam perniagaan, apa saja fakta tertakluk kepada ejaan yang betul lah. Kena ejaan yang betul. Okey. Laissez-faire. Laissez-faire. Okey. Kemudian kita ada belajar gaya pengurusan sokongan. Okey, sokongan. Kemudian sederhana. Okey, sederhana. Kemudian autokratik. Autokratik. Okey. Kemudian
Demokrasi. Itu demokratik. Okay, demokratik. Okay, kita ada 5. Okay, gaya pengurusan. Okay. Kemudian kita ada sumber manusia. Sumber manusia. Sumber manusia kita ada 2. Okey. Sumber manusia dalaman dan juga luaran. Okay. Kalau nak tulis sikit-sikit pun boleh kat situ nanti kamu tulislah dekat sini apa dia contoh sokongan apa dia kamu nak cakap, okey. Sokongan ni macam mana, okey. Laser span ni macam mana, autokratik ni macam mana. Tambah-tambah lah. Okey, cikgu sebab cikgu nak buat cepat-cepat ni. Nanti tak sempat nak buat latihan. Okey, kamu buat dia punya sedikit ciri-ciri dia. Okey. Jadi tak adalah nampak macam kamu tak faham kan. Okey. Jadi adalah sesuatu yang kamu boleh faham. Okey, lagi faktor apa lagi? Pemasaran. Okey, pemasaran. Pemasaran, kita ingat 4P tu kan? Okey, 4P. So, kita ambil price, produk, place, promotion. Okey, Melayu dia harga. Produk. Produk ni barang dan perkhidmatan Place, agihan. Okey, ni promosi. Okey, 4P. Pentinglah 4P ni. Okey. Lagi pengeluaran, kewangan. Yang lain tu kamu tulis tepi ni je. Okey. Pengeluaran. Okey, lagi kewangan. Teknologi. Maklumat. Okey, serta R&D. Itu berkaitan dengan faktor dalaman. Okey. Jadi pentingnya menganalisis faktor dalaman ni. Okey. Okey, kita pergi faktor luaran pula. Faktor luaran biasalah macam biasa. Okay, faktor luaran. Luaran kita tengok dari segi politik. Okay.
Ekonomi. Ekonomi, sosio-budaya. Undang-undang. Teknologi. Ekologi. Ekologi dan juga undang-undang. Okey, dapat nanti kamu dekat rumah kamu salinlah sikit-sikit apa dia kat politik ni. Salin sikit apa dia ekonomi, apa dia sosial budaya. Jadi nampaklah sikit apa yang kamu tulis tu. Okey, cikgu sebab cikgu nak cepat kan. Jadi cikgu buat ringkas je lah. Okey. So kita habis dah dari segi menganalisis. Okey. Yang bahagian analisis faktor dalaman dan luaran tu nanti kita bincangkan lagi. Okey, untuk minggu hadapan kita sambung. So yang untuk hari ni dah settle Dah siap ke? Sebab cikgu nak suruh salin soalan pula. Ada soalan yang kita akan bincang sekejap lagi. Boleh Dah settle Dah ke? Sebab kita nak pergi pada Boleh? Kita pergi terus pada okey. Yang kali on je mic. Cikgu tak nampak kat sini. Okey, kita pergi pada latihan. Okey, latihan analisis. Okey, salin jap ini satu soalan. Kita besarkan sikit. Okey. Ni soalan cikgu ambil screenshot ni daripada soalan SPM 2019. Ini soalan bahagian C. Cikgu ambil sikit je dia punya penyataan dia tu supaya kamu dapat tahulah. Okey, dia nak cerita, dia panjang lah cerita dia. Jadi cikgu ambil yang bahagian yang sikit, yang fokus kepada soalan tu saja. Okey, ada dua soalan sebenarnya, satu soalan esei, satu soalan objektif. Soalan objektif senang je kan. Okey. Ada soalan berkaitan dengan gaya pengurusan ni tahun 2018 pun ada keluar juga tapi nanti cikgu akan bagi dekat dalam Telegram, yang itu cikgu akan suruh buat dekat dalam buku, kemudian screenshot kat cikgu, nanti cikgu tanda. Okey? Yang itu cikgu akan bagi kat dalam Telegram untuk latihan minggu ni lah. Okey? Jadi latihan yang hari ni kita buat sama-sama lah. Okey? Okay, dekat sini dia 4 markah So, tengok markah. So, dia nak satu je sebenarnya. Satu gaya pengurusan tersebut. Tapi kamu kena jelaskan. Macam tu lah.
Siap salin dan siap sekali jawapan lah sebab cikgu pun nak tengok juga kamu buat kerja macam mana. Soalan dan juga jawapan Okey. Dah boleh ke? Siapa yang dah dapat jawab, tolong cikgu bagi jawapan. Okey, cikgu tulis kat sini. Cikgu nak gaya apa dulu? Okey, yang huraian tu cikgu minta kalau boleh semua sekali lah terlibat beritahu jawapan. Okey, cikgu nak 5 jawapan ataupun 4 jawapan. So, cikgu nak satu gaya pengurusan. Okey, kemudian cikgu nak jawapan dia sekali. Tentang dia punya ciri-ciri dia lah. Okey. Dan jangan lupa bila jawab soalan esei kepala jawapan. Penting kepala jawapan. Okey, kepala jawapan dia gaya pengurusan syarikat kasut selesa Tanjung Berhad ialah poin pertama apa dia? Okay, siapa dapat bagi? Okey, siapa yang dah dapat jawapan? Bagi kat cikgu. Siapa yang dah dapat?
Senang je ni. Hai, lamanya kamu berfikir. Lama tak habis lagi nak menulis lagi ni. Cepat, siapa yang nak bagi jawapan? Gaya pengurusan apa? Seorang kena jawab. Dia menggunakan gaya pengurusan apa? Cepat, cuba jawab. Kena cuba. Autokratik. Siapa ni? Siapa yang jawab ni? Nurin. Okay, Nurin. Okay, terima kasih. Okay, gaya pengurusan autokratik. Betul tak? Okay. Okay, betul. Satu markah. Lagi? Nak tulis apa tentang gaya pengurusan autokratik ni? Cepat. Orang lain pula. Cepat. Dia punya ciri-ciri dia. Cikgu bagi satu. Cikgu juga yang nak kena bagi ni. Cepat. Cepat. Jadi nak cakap apa gaya pengurusan dia ni? Kamu boleh ambil jawapan dekat atas tu. Okay. Boleh ambil jawapan dekat atas tu sebab dia adalah sebahagian daripada markah. Okay. Nak menunjuk kepada yang mana. Tapi tak boleh ambil secara maknanya pakai ambil je. Tak boleh. Okay. Jadi kena ubah sikit. Cepat. Gaya pengurusan autokratik macam mana? Respon. Tak apa, cuba. Okay, cuba. Cepat. Nak cakap macam mana gaya pengurusan autokratik ni? Tengok je pada kan cikgu dah cakap tadi. Maklumat yang cikgu cakap tadi. Maknanya apa? Okey, tulislah majikan. Majikan bersikap tegas. Okey, lagi. Cikgu yang bagi soalan, cikgu yang jawab. Lagi tiga lagi. Kita nak cakap apa pasal autokratik ni? Maknanya dia ada matlamat yang majikan mempunyai matlamat yang jelas.
dan mempunyai matlamat yang jelas. Yang jelas. Okey, lagi. Maknanya dia punya objektif dia tu ada matlamat lah. Okey, dia nak siapkan kasut, bilangan kasut ni, okey. Kita tengok dia nak kasut tu adalah sebanyak 6,000 pasang mesti disiapkan. Jadi gaya pengurusan autokratik ni memang tegas lah. Okey. Contoh, ambil contoh dekat atas. Kita ambil contoh. Ni. Ambil yang ni. Pekerja diarahkan untuk bekerja lebih masa. Okey. Boleh tulis kat situ. Maksud jawapan dia, pekerja diarahkan untuk bekerja lebih masa. Paksa ni, dia paksa lah maksudnya. Jadi pekerja diarahkan untuk bekerja lebih masa. Okey, lagi? Lagi apa? Ambil je yang kat atas. Okey. Lagi yang mana? Kita boleh ambil yang ni. Pengurus. Ni. Pengurus mengeluarkan notis. Salin lah kat situ. Apa dia? Ataupun kamu tulis macam ni. Okey. Ambil yang senangnya, yang contohnya tadi keluarkan notis kan. Maksudnya sekejap pekerja di bahagian pengeluaran. Tulis pekerja di bahagian pengeluaran. Di bahagian pengeluaran tidak dibenarkan cuti. Tak dibenarkan cuti. Okey. Ini sama je sebenarnya. Yang ini. Okey. Sekejap cikgu buat. Yang ini. Yang ini satu kan. Yang ini pun dapat satu. Yang ini atau kamu tulis yang ni. So yang ini jawapan yang ini sama. Okey. Ataupun kamu cakap macam ni lah. Kena maknanya arahan kena ikut arahan. Tulis kat situ. Ini memastikan arahan dilaksanakan. Memastikan arahan dilaksanakan. Tegas lah tu dia bersikap tegas lah. Arahan dilaksanakan. 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 Okey. Jadi pekerja puas hati tak? Jadi pekerja tidak puas hati. Jadi menimbulkan ketidakpuasan. Dan ketidakpuasan hati pekerja. Okey. So yang ini memang dapat satu Ni atau. So yang ini dapat satu. Ni dapat satu. Ni dapat satu. Okey. Contoh
contoh tu kamu boleh ambil kamu boleh ambil. Maknanya daripada soalan tu, kamu ambil dia sebagai sebahagian daripada contoh. Okey? Tu pentingnya soalan macam ni, soalan macam bahagian C ni. Okey? Kamu ambil jawab soalan tu, daripada soalan tu kamu jadikan sebahagian daripada huraian kamu. Okey? Boleh Okey, settle habis. Satu lagi, sikit lagi. Yang ini cikgu akan screenshot nanti. Okey, supaya kamu boleh salin. Okey, satu lagi. Ni last. Nyataan manakah merupakan sekitar luaran yang boleh menjayakan sebuah perniagaan? Okey. Tolong cikgu seorang. Kita dah nak habis. Seorang jawab, seorang je jawab. Tak payah salin. Apa jawapan dia? Persekitaran luaran. Cepat. Seorang bagi jawapan. Dia cakap pasal penyataan manakah merupakan persekitaran luaran. Yang mana? Yang mana satu? Cepat seorang. Cepat kita dah nak habis ni. Dia. B ke D? Marcus kan? Jawab. D. Marcus. Ya. Bola. B tu bola lah kan? Okey Marcus, terima kasih. Okey, jadi jawapan dia betul lah tu. Okey, cepat sekali jawapan dia bola. Okey, ni pembekal. Pembekal bahan mentah. Okey, kita tengok beza kat sini. Ini struktur. So, struktur ni dalaman. Okey, kalau peluang kenaikan pangkat pun dalaman. Okey, sumber kewangan dalaman. Ini pembekal bahan mentah dah lain ni. Pembekal bahan mentah. Okay, so jawapan dia B. Okey, settle semua. Dah siap. So, itu saja untuk hari ini. Ada soalan nak tanya? Jadi, kita dah habis berkaitan dengan tajuk analisis. Terdapat beberapa sikit lagi analisis yang kita akan bincangkan pada minggu hadapan pula. Okey, InsyaAllah. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Nurin, okey.